السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ini kita dikumpulkan di dalam satu majlis yang penuh kemeriahan dengan suara-suara muhibbin, suara-suara orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, suara-suara orang yang rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam ini mendapat pandangan nazrah daripada Allah, dapat juga nazrah daripada orang yang kita puji, orang yang kita rindui, orang yang kita kasih, orang yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga hari ini alhamdulillah dihadiri oleh para ulama, para asatidzah kita, Al-Fadil Ustaz Nasrullah hafizahullah ta'ala, dan juga Al-Fadil Ustaz Akhyar, Ustaz Ali, Ustaz, para asatidzah seluruhannya yang tidak saya sebutkan satu persatu nama mereka, namun tidak mengurangkan penghormatan saya kepada mereka semua. Mudah-mudahan perhimpunan kita ini mengeratkan lagi pertalian silaturrahim di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambut hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disambut oleh semua manusia daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada orang yang mengharuskan sambutannya ataupun orang yang tidak membolehkan sambutannya. Orang yang tidak membolehkan menyambut hari Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara tak langsung sebenarnya mereka menyambut. Sebagaimana daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditanya tentang berpuasa pada hari Isnin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, dzaka yaumun wulidtu fih. Pada riwayat yang lain, fihi wulidtu, pada hari itu aku dilahirkan, ataupun pada waktu itu aku dilahirkan. Au unzila alayya, ataupun wa fihi bu'ithtu au unzila alayya, pada hari itu juga aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hari ini semua sekali daripada kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut hari kelahiran Rasulullah, kerana kita gembira dengan hari kelahiran Rasulullah. Maka kalau tidak kerana Rasulullah menyebutkan tentang sebab, maka iaitu kosong, tak ada apa makna. Bila ditanya Nabi SAW, puasa hari Isnin itu apa Nabi? Maka Nabi kata, hari itu aku dilahirkan. Bermakna di situ asbab, sebab berpuasa pada hari Isnin tersebut. Maka kita kena tahu juga bahawasanya pada hari Isnin itu adalah hari di mana amalan-amalan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat, dibawa di hadapan, ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uridat al-a'malu yaumal itsnaini wal khamis. Sesungguhnya amalan-amalan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diangkat pada dua hari, iaitu pada hari Isnin dan juga pada hari Khamis. Maka hari ini kita mengharapkan amalan kita ini, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bawa kepada Nabi, Rasulullah SAW melihat umat aku berhimpun, berkumpul adalah oleh kerana berselawat dan memuji aku. Masya Allah, seorang, Abu Bakar, Ali, Ahmad, Zafran, seorang-seorang nama dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperkenalkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelak pada hari akhirat kita semua jalan di akhirat di padang mahsyar, cari
minta semua kita mengharapkan syafaat siapa? Syafaat Nabi SAW. Maka tempat seumpama ini, tempat yang kita hadir ini adalah untuk membina sifat kasih dan sayang kita kepada Nabi SAW, kerana kita duduk bersama dengan orang yang muhibbin, orang yang kasih kepada Nabi SAW. Kalau kita duduk sendiri di rumah bersendirian, selawat bersendirian, kita tak dapat rasa macam mana sebenarnya rasa selawat yang sebenar-benar selawat kepada Nabi SAW. Maka apabila kita duduk berhimpun, kita melihat orang yang menterjemahkan haqiqatul mahabbah, hakikat mahabbah, hakikat cinta kepada Nabi, maka kita dapat melihat bagaimana sebenarnya cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau kita lihat di dalam satu syair, Majnun Laila, ataupun orang Melayu kata Laila Majnun. Pada satu hari disebut ra'al majnunu fil bayda'i kalba famadda lahu minal ihsani dhaila falamuhu ala ma kana minhu faqalu lima manahta kalbayn naila da'ul mala faqala da'ul malamata inna aini ra'athu marratan fi hayyi laila. Tengok macam mana Majnun Laila. Satu hari di satu tempat dia melihat seekor anjing. Maka anjing itu datang kepada Majnun Laila, maka meminta ihsan untuk bantu. Lapar ke, haus, minta pertolongan daripada Majnun Laila. Maka Majnun Laila memberikan makanan, memberikan pertolongan pada anjing tersebut. Maka orang yang berada di tempat tersebut berkata kepada Majnun Laila, Majnun, Laila, Majnun Laila, kenapa kau tolong anjing tersebut? Dicaci Majnun Laila, dikata pada Majnun Laila. Tapi apa yang disebut oleh Majnun Laila? Dia kata apa? Da'ul malamata inna aini. Tinggalkan pencela-pencela, celaan-celaan ni, biar lentak ke tepi, tertolak ke tepi, jauh-jauh. Kenapa? Inna aini ra'athu marratan fi hayyi Laila. Kerana pada satu hari mata aku ni pernah melihat anjing ini berada di perkampungan Laila. Oleh kerana Majnun Laila ni sangat cinta kepada Laila, maka dilihat anjing itu yang pernah berada di kampung Laila saja sudah menyebabkan dia rasa teringat kepada Laila. Bagaimana kita duduk di majlis memperingati Nabi SAW, lisan kita sentiasa menyebut sallallahu ala sayyidina Muhammad. Setiap masa, setiap saat sebut, baca sirah Nabi SAW daripada awal sampai ke akhir, kita menyebutkan tentang Nabi SAW. Kalau kita tidak faham, sebab itu kita duduk di dalam majlis. Kerana kita tidak faham, maka apabila orang yang membaca itu mempunyai kefahaman dan dilontarkan bacaan tersebut dengan rasa, dengan zauq, dengan hati, dengan mahabbah, dengan kasih, dengan cinta, maka dia masuk absorb dalam dada kita, absorb dalam hati kita, masuk ke dalam hati. Kerana kita ingin ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tengok cinta-cinta para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka adalah qudwah kita. Bagaimana mereka mencintai Nabi SAW. Berkata Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, dia kata, kalau kita tengok tadi kita bangun waktu tengah Maulid tadi, kita bangun. Kenapa kita bangun? Kerana menghormati Nabi SAW. Rindu ingat Nabi SAW. Kata Hasan bin Thabit, qiyami lil habibi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala wa la yaqumu. Allah, apa dia? Apa maksud dia? Beritahu saya. Nak beritahu dia, apa dia berkata? Hasan bin Thabit kata, bangunku, berdiriku kepada Habib Nabi Muhammad SAW adalah satu kewajipan kepadaku. Bila tengok Nabi SAW, masuk tengok, Masya Allah, Nabi terus bangun. Hormat kepada Nabi SAW, cinta kepada Nabi SAW. Wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu. Meninggalkan perkara fardu bukanlah sesuatu benda yang lurus. Aku amat takjub, aku amat pelik kepada orang yang mempunyai akal, mempunyai kefahaman, di mana bila mereka melihat kepada benda yang cantik tetapi mereka tidak bangun.
Maknanya bila tengok keindahan Nabi SAW, kita tak dapat lihat Nabi, tetapi kita melihat keindahan bila dibaca sirah Nabi SAW. Kita hadirkan Nabi SAW di dalam hati dan jiwa kita. Sebab itu ulama kata, hayyun fi qulubina. Nabi SAW itu hidup di dalam hati kita. Lihat para ulama bagaimana mentafsirkan, bagaimana mereka merasa rindu memuji Nabi SAW. Dia kata apa? Asyauqu harrakani min ghairi taraddudi والشعر أبحر في غرام محمد فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد شرف اللسان بذكر أحمد سيدي وبذكره نكفي الهموم ونهتدي. Iaitu kerinduan menggerakkan aku tanpa ada ragu-ragu. Sebab rindu pada Nabi SAW membuatkan dia bergerak untuk mengarang syair, untuk mengingati Nabi SAW. Wa syi'ru abhara fi gharami Muhammadi. Dan syair itu mendendangkan tentang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalaulah aku mengarang syair qasidah ini kerana Nabi Muhammad SAW, maka kalau aku puji Nabi SAW dengan syairku, maka aku puji syair aku kerana Nabi Muhammad SAW. Syaraful lisan, mulianya lidah kita ini, bidzikri Ahmad Sayyidi, dengan kita mengingati Nabi SAW itu selaku penghulu kita, wa bidzikrihi nakfil humum wa nahtadi, dengan ingat kepada Nabi Muhammad SAW, maka cukuplah segala gundah gulana dan kita akan memperolehi hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kita cerita cinta kita kepada Nabi SAW. Bagaimana kalau kita tidak cinta kepada orang yang cinta kepada kita? Cinta Nabi SAW lebih besar. Kasih Nabi kepada kita lebih besar. Kalau kita tengok cinta kita dengan Nabi, Nabi cinta kita berlipat kali ganda lagi. Cukuplah daripada ayat surah Duha apabila Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi, wala sawfa yu'tika fatarda. Akan aku berikan kepada kamu wahai Muhammad dan kamu redha dengan pemberian Allah. Berkata ahli tafsir di dalam kitab tafsir Jalalain disebut, wala sawfa yu'tika ya Muhammad fil akhirati minal khairati ata'an jazila fatarda. Ya Muhammad, akan kuberikan kepadamu pemberian pada hari akhirat itu dengan pemberian yang melimpah ruah, banyak pemberian. Fatarda, maka kamu akan redha wahai Muhammad. Disebut daripada tafsir tersebut di bawah setelah perkataan fatarda, maka Nabi kata apa? Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Aku tidak redha seorang pun umat aku berada di dalam neraka. Kasih Nabi kepada umat Nabi SAW. Satu kisah ketika di dalam peperangan Uhud, seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Imarah bin Ziyad bin Sakn. Ketika dalam peperangan tersebut, Nabi SAW itu dibidik oleh para kaum musyrikin, nak dibunuh oleh kaum musyrikin. Maka para sahabat Nabi SAW, antaranya Talhah bin Ubaidillah, Abu Dujanah dan juga Imarah. Jadi Imarah ni adalah antara sahabat yang paling terakhir daripada kalangan yang mereka yang mempertahankan Nabi SAW, jatuh rebah. Akhirnya kalah, tewas kerana tombak-tombak yang terkena pada badan. Oleh sebab itu kalau kita dengar saja daripada nasyid-nasyid, fadatka ruhi ya Habib, kami tebus diri kami kepadamu wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad SAW. Kita tebus diri kita, sanggup gadaikan nyawa kita. Nak gadai nyawa kita dengan hadir ini, tak perlu gadai nyawa pun, datang bawa kita, bawa sampai cuma guna masa sedikit masa untuk kita berselawat pada Nabi SAW. Sahabat mereka gadaikan nyawa kerana Nabi Muhammad SAW. Ketika jatuhnya Sayyidina Imarah bin Ziyad, jatuh rebah, duduk jauh sikit dengan kaki Nabi SAW. Maka Rasulullah kata apa? Udnuhu minni, dekatkan dia dengan aku, dekatkan. Maka Nabi SAW kasih dengan sahabat baginda Nabi SAW. Nabi menghulurkan kaki Nabi SAW, ulur kaki Nabi. Sahabat itu diletakkan mukanya pada
kaki Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pipinya itu bertemu dengan kaki Nabi yang mulia. Dijadikan Nabi letak kakinya untuk dijadikan sebagai wisadah, sebagai bantal untuk memberi kerehatan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhirnya syahid, mukanya itu bertemu dengan kaki mulia Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tak dapat. Yang kita harapkan, kita mati dalam keadaan kita senang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata kalau kita mati dalam keadaan sekarang? Kita ingat ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalaulah mereka, sesungguhnya mereka itu menzalimi diri mereka, datang kepada kamu wahai Muhammad, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Hari ini kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfara lahumur rasul, maka Nabi SAW akan meminta ampun kepada mereka semua. Lawajadullaha tawwabar rahima, maka dia akan mendapati bahawasanya Allah itu Maha menerima taubat dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha pengampun. Maka kita duduk dalam majlis ini, tadi dari awal saya sebut, amalan kita dibawa pada Nabi. Daripada hadis yang lain, Nabi kata apa? Kalau sekiranya aku mendapati amalan umatku itu baik, hamidullah, aku akan memuji Allah. Tetapi kalau di sebaliknya, maka aku istighfar, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hadir hari ini, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita semua ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai dengan Allah, kita lalai dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala dalam kita mengingati, duduk di dalam majlis, tetapi hati kita masih lagi lalai di dalam mengingati Allah, masih lagi lalai mengingati kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buang segala kelalaian yang ada dalam hati kita ini. Mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam jiwa dan hati kita ini dekat dengan Allah, dekat dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan haramkan mata-mata kami ini untuk memandang wajah kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Biarlah kami semua ini kenal kekasih-Mu ini sebelum roh kami berpisah daripada jasad kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kuatkan hati kami, ya Allah, masukkan kerinduan kami, ya Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadikan kami semua ini orang yang sentiasa mengingati Nabi-Mu, kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap saat kita sentiasa bersawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun lidah kita berhenti, tetapi tetap hati kita sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala, yamutul mar'u ala ma 'asha alaihi wa yuhsyaru ala ma mata alaihi. Setiap seseorang itu akan dimatikan di atas apa dia sibukkan. Kalau kita sibuk dengan selawat, nescaya esok kita mati dalam keadaan kita sedang berselawat kepada Nabi SAW. Dan nanti kelak hari akhirat, nanti kita akan dibangkitkan dalam kita sedang berselawat kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, jadikan kita semua ini daripada kalangan orang yang sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan pada kita dan juga pada penganjur untuk terus istiqamah di dalam menghadirkan majlis-majlis seumpama ini, membawa manusia kepada Nabi Muhammad SAW, membawa manusia kepada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermakna kalau cinta pada Nabi Muhammad kita tidak sebut cinta pada Allah. Kerana apabila kita kata cinta pada Nabi, nescaya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang rindu pada Nabi, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana tidak pernah terpisah gandingan nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mohon maaf yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu kerana kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu